Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya dirahmati pengurusi majlis merangkap nazir Masjid Al-Mu'minun, semua ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu, iaitulah majlis mengulang kaji hukum hakam yang berkait dengan puasa dan Ramadan. Kerana Ramadan bulan yang mulia, syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturun padanya Al-Quran. Dan di antara kerja besar dalam Ramadan iaitulah puasa. Karena itu saya sebut di sini puasa dan Ramadan. Dalam risalah kita ini puasa dan Ramadan. Kalau hukum puasa sahaja, kita bincang siang hari saja, tak masuk malam. Kalau Ramadan, maknanya seluruh sebulan penuh kita berbincang tentang bagaimana mengisi, bagaimana mengatur, bagaimana nak susun biar Ramadan yang datang ini insya-Allah menjadi yang terbaik dalam hidup kita dan tidak ada penangguhan lagi lepas daripada ini. Kerana ada setengah orang bila dia pergi haji ke, mari Ramadan kan, apa benda musim ibadat, syaitan tak halang dia buat, tapi dia suruh tangguhkan. Sehingga ada orang pergi haji, dia kata, ustaz, tak apalah, ini yang pertama saya nak tengok-tengok dulu, nanti saya datang yang kedua, insya-Allah saya buat yang terbaik. Kata pelik ni. Biasanya yang pertama itulah jiwa kita sangat-sangat merindu kepada Kaabahnya, merindui bumi Arafah, sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah. Ada hamba Allah ini, dia kata ini yang pertama, nanti saya datang lagi saya buat yang terbaik. Mungkin sukar untuk kita menerimanya, kerana yang pertama itulah yang sepatutnya yang amat baik. Kemudian yang kedua pun lebih baik, tapi nak kata ini biar dulu tak mungkin. Sama juga dengan Ramadan. Bila mari bulan Ramadan, saya duk cadang tahun ni nak sempurna, tapi nampak macam tak jadi ya, tunggu tahun depan lah. Karena itulah saya nak persiapan ini dibincangkan, persiapan dibuat dan perancangan disusun. Alhamdulillah banyak susunan-susunan yang kita tengok di masjid kita ini pun, saya yakin yang percaya pihak nazir dan telah pun menyusun jadual-jadual tazkirahnya, qiyamul lailnya, tadarusnya sudah ada. Cuma ada beberapa perkara lagi yang mungkin kalau saya boleh menambah ataupun orang panggil menambah baikkan. Dah baik, tapi kalau boleh dilengkapkan lagi, insya-Allah dalam perbincangan kita yang ringkas pada pagi yang mulia ini. Jadi inilah yang kita kata, kita tak nak tangguh, nak buat yang terbaik, nak buat yang sempurna mungkin, dan nak buat setakat mana yang kita mampu. Tetapi kalau setakat bercakap saja dengan tidak ada perancangan sebagaimana yang dibuat oleh orang lain, maka kita akan tewas. Orang lain hebat mereka menyambut Ramadan. Maksud saya orang lain itu bukanlah orang agama lain, bukanlah orang yang di kawasan kita juga yang duduk sama dengan kita,
iaitu para peniaga, ahli-ahli perniagaan, mereka sangat cerdik. Cerdik tak cerdik? Cerdik. Tak Ramadan lagi, selamat hari raya naik dah. Itu rancangan sudah rapi. Siap dengan tawaran-tawaran terbuka. Beli ni dapat hadiah macam-macam. Pihak restoran pula dah siap selamat Ramadan. Cuba berjalan tengok. Restoran selamat Ramadan. Kedai-kedai besar, gedung-gedung utama selamat hari raya. Bagi saya, ini menunjukkan kepekaan mereka. Dia tahu bagaimana nak ambil peluang ini. Kalaulah Ramadan ini disambut di supermarket lain, ataupun selamat hari raya di restoran, dia tahu orang tak pergi hari raya di restoran, orang balik kampung. Maka dia kata selamat Ramadan, sekali buka puasa RM60. Awal-awal lagi kita telah merusakkan hikmah puasa itu sendiri. Rusak tak rusak? Rusak. Waktu tak puasa kamu makan RM10 je. Mari Ramadan, waktu kita diminta supaya mengekang nafsu, lawan syahwat, tiba-tiba makan sampai RM60-80 buka puasa. Di mana hikmah puasa? Kemana hilangnya identiti Ramadan yang kita nak sambung ini? Maka itulah yang saya nak. Kita mengatakan Ramadan bulan mesra ibadah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila beri peluang, nak beri peluang kepada hamba-Nya menjadi manusia yang bertakwa, Allah buka lorong seluas-luasnya kepada kita. Kalau Tuhan kata mau jadi orang bertakwa, kemudian dia senyap, kita rasa, kita fikir panjang juga, macam mana nak cari jalan? Bagaimana nak sampai meningkat naik ke arah ketakwaan yang kita nak? Kita akan mencari bagaimana, tak selesai masalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, maha kaya ini telah beri kepada kita peraturan-peraturan. Dibukanya jalan pintu-pintu rahmat dan ditutup pintu-pintu maksiat. Dibukanya lorong-lorong kebajikan dan disempitkan lorong-lorong kejahatan. Maka bahagialah, bertuahlah, beruntunglah orang yang mengambil Ramadan ini sebagai bulan untuk pembersihan jiwa. Khaba wa khasir, celaka dan rugilah orang-orang yang mengambil Ramadan ini sebagai langkah, jalan untuk mencari keuntungan dunia semata-mata. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Naik mimbar di masjidnya di Madinah. Naik tangga yang pertama, didengar, sahabat-sahabat dengar, Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, dengar pula amin. Naik tangga yang ketiga, amin. Dia tiga, mimbar dia tiga tangga. 1, 2, 3. Jadi tidaklah menjadi syarat mimbar atau mesti 3 tangga, tapi Nabi punya 3. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sangat cerdik dan sangat hebat. Mereka apabila tidak faham, mereka terus bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sunnah, satu adab. Bila mana-mana kita tak faham apa yang diucapkan, apa yang dikata, wajib kita kena tanya balik ustaz. Jangan pergi hurai sendiri. Jangan pergi syarah pada matan yang kita tak faham. Nanti ustaz kata lain, kita pula hurai lain. Oh, saya faham gini. Kenapa saya faham gini? Dia kan masih ada. Kalau ustaz tu dah tak ada, dah mati dah, barulah kita boleh tafsir sendiri, saya faham gini. Tapi kalau masih ada, tidak mungkin kita buat andaian sendiri, kerana Tuhan yang wujud di hadapan kita. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu mengajar adab kepada kita, adab belajar. Bila selesai daripada dia dengar sedemikian, mereka bertanya, ya Rasulullah, sana'ta al-yawm syai'an lam takun tasna'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini buat satu benda yang tak pernah buat belum ni, iaitulah naik mimbar setiap tangga amin. Apakah menjadi sunnah apabila kami berkhutbah nanti? Amin, 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 naik tangga. Cantik tak soalan? Cantik. Kalau dia tak tanya, kita pun tak faham. Apa sebab? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai para sahabat, ketika aku naik tangga tadi, Jibril datang, beritahu kepada aku, ya Muhammad, siapa-siapa di kalangan umatmu yang sempat hidup bersama dengan ibu bapanya, atau salah seorang daripadanya, dua-dua sekali, ataupun salah seorang,
falam yudkhilahul jannah, dua ibu bapa ini tidak menjadi penyebab dia masuk syurga. Apabila orang ini masuk neraka, fa ab'adahullah, Allah Taala akan jauhkan orang ini daripada rahmatnya sama sekali. Qul amin. Jadi Jibril suruh Nabi kata setuju. Amin itu makna setuju dengan akta yang dibawa. Nabi kata amin. Tangga yang kedua pula apa dia? Man adraka Ramadan. Siapa dia sempat masuk bulan Ramadan? 10 berlalu leka. 10 yang kedua, 20 berlalu, masih lagi lalai. Masuk 30 hari Ramadan, tak ingat ke Tuhan. Fansalakha falam yughfar lah. Ramadan berlalu, dia tidak mendapat keampunan Allah, fa'ab'adahu Allah an-nar. Maka Allah SWT akan jauh daripada rahmat dan dicampak ke dalam neraka. Qul amin. Kata ke amin. Nabi kita jawab amin. Amin. Yang ketiga, Jibril kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zukirta indahu falam yusalli alaih. Mana-mana orang yang disebut nama engkau, orang sebut nama Nabi, kita tak kenal, tak selawat Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kata apa sebenarnya, macam sebut nama pak mak kampung kita je. Tidak ada kesan nak beri respon. Apa jadi? Ketika itu, apabila orang ni mati, dijauhkan, masuk ke dalam neraka, dijauhkan dari rahmat Allah, qul amin. Katakan amin. Ini hadis yang menceritakan kepada kita bahawa kenapa 3 perkara ini disebut dalam satu cerita. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Para ulama mengatakan sebabnya tidak lain dan tidak bukan hanya kerana mak bapak, ibu bapa adalah merupakan orang yang menjadi penyebab kepada wujudnya kita. Orang yang menjadi sebab kepada wujudnya kita, tiba-tiba mereka tidak menjadi sebab untuk kita masuk syurga. Waktu ibu bapa ada tidak khidmat, ataupun ahaduhuma, Nabi kata tak sempat dua-dua, sempat salah seorang, sempat dengan ayah, sempat dengan mak, tetapi mereka tidak menjadi sebab kepada masuk syurga. Kita tak khidmat kepada mereka, kita tidak memberi apa-apa yang ibu bapa perlukan. Hari ini ibu bapa ada yang masih hidup, alhamdulillah, kita punya masa untuk khidmat kepada mereka. Saya dah bagi ustaz, orang gaji ada, bibi ada, apa benda ni, driver tak sama. Pimpinan tangan anak bawa mak ayah tidak sama dengan bibi bawa mak kita. Sama kata sama? Tak akan sama. Sekali-sekala menyentuh tangan mak dengan perasaan kasih sayang, ingat balik bagaimana mak kita menyentuh kita dengan penuh kasih sayang sewaktu kita masih kecil. Allahu Akbar. Mak ayah mati tak khidmat, orang ni masuk neraka, Tuhan akan jauhkan daripada segala rahmat. Sebab 2 orang ini menyebab kamu hidup, kamu tidak khidmat pada mereka. Kalau mak ayah telah mati dua-dua, macam mana kita nak khidmat? Ada lagi tak peluang nak khidmat? Alhamdulillah, pintu masih terbuka. Bagaimana? Doa anak-anak pada mak ayah. Setiap masa dan waktu berdoa, ya Allah, Rabbighfirli wa li walidayya. Ampunkanlah dosa aku dan 2 ibu bapa. Ampun dosa aku dan 2 ibu bapa. Ada duit, bagi sedekah. Amal jariah, rumah anak yatim, tempat-tempat pengajian agama, bina masjid, wakaf, ini mak, ini ayah. Alhamdulillah. Hari-hari ingat kepada mak ayah. Maka itu insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada mereka. Dan kalau ada tersalah yang kita hidup atas dunia dengan mereka, harap-harap mak ayah kita akan maafkan kita di akhirat nanti. Nabi kata, ada seorang orang ni masuk dalam syurga, dapat darjat yang tinggi, tingkat yang tinggi duduk dalam syurga. Dia pun tak menasabah dengan tarah dia. Subhanallah, aku dulu pergi masjid pun lambat-lambat, berzikir tak banyak sangat, baca Quran pun jarang-jarang khatam. Darjat begini tinggi dalam syurga. Dia komplain kepada malaikat. Dia kata, malaikat, kenapa saya naik darjah ni? Saya tahulah standard saya tak banyak ibadat. Malaikat bagi jawab. Dia kata, bistighfari waladika lak, dengan sebab istighfar anak-anak kamu kepadamu, mu naik darjah dengan sebab anak beristighfar. Tanda sayang kita kepada mak bapak dengan istighfar, dengan kita berdoa kepada mereka,
dengan kita bersedekah jariah kepada mereka, bukan hanya dengan bawa bunga hari raya ke kubur mak ayah. Tak ada kerana riwayat Nabi kata hari raya hari mati pergi ziarah kubur dah. Hari raya hari bersukaria, ziarah kubur mak ayah ketika kita teringat, ketika kita nak nak doa kepada mereka, waktu kita pergi, bukan waktu suka-suka, bukan waktu pesta dengan mak ayah pada hari raya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan yang datang adalah merupakan bulan yang Allah buka seluas-luasnya. Iza kan awwalu lailatin min Ramadan, apabila mari bulan pertama, malam pertama bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan sufidatis syayatin, diikat segala syaitan. Buka pintu syurga, tutup pintu neraka, dan diikat segala syaitan. Allahu Akbar. Besar tak besar pahala? Sangat besar. Allah nak beri kepada kita dalam Al-Quran kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperdu ke atas kamu puasa. Kenapa untuk puasa? La'allakum tattaqun, nak suruh kamu menjadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa setakat tu saja. Ikut kamu lah nak buat ibadat apa? Lah. Nabi kata idza kana Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, bila mari malam pertama Ramadan, dibuka pintu rahmat, ditutup pintu neraka jahanam, wasulsilatis syayatin, syaitan-syaitan yang jahat, yang nakal-nakal telah dibelenggu. Syaitan yang nakal telah dibelenggu, dan para malaikat telah berseteru. Ya nada munadin, para malaikat berseteru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang nak kepada kebaikan, segera, jangan tangguh. Jangan dia kata ini minggu pertama baru, ada 4 minggu, 3 minggu lagi. Lah, mari je Ramadan terus. Ya baghiyal syarri aqsir, orang yang nak buat benda tak baik, cukuplah. Sebelah bulan dah kamu leka, sebelah bulan dah kamu lalai, sebelah bulan dah kamu tak ingat Tuhan. Bulan Ramadan nak lagi. Walillahi mutaqa' minan nar. Allah SWT ada senarai orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka di bulan Ramadan, wa zalika kullu lailatin, setiap malam. Jadi di sinilah para ulama mengatakan bahawa hadis Ramadan bagi 3 itu tidak sahih. Awalnya rahmat, tengah maghfirah, akhir keampunan, tak. Setiap malam. Hadis yang sahih mengatakan walillahi mutaqa'u minan nar wa zalika kullu lailatin, setiap malam Allah Ta'ala ada senarai orang-orang yang dimerdeka daripada api neraka. Mudah-mudahan insya-Allah tahun ini yang kita nak bersama-sama doakan, biar kita boleh merdeka daripada api neraka, disenaraikan. Kalau bulan Ramadan ni 30 malam penuh. Kalau Ramadan 29, maknanya sebulan penuh kita mendapat senarai, telah tersenarai masuk dalam list orang-orang yang mutaqa' minan nar, dimerdeka daripada api neraka. Nabi kata apa? Sebulan masa diberi. Minggu pertama lalai, minggu yang kedua leka, tak habis-habis. Fansalakha falam yughfar lahu, berakhirnya Ramadan, orang ini tidak mendapat keampunan Allah, fa'ab'adahu Allah finnar, Allah SWT akan jauhkan rahmat dia, dimasuk dalam neraka, wal'iyazbillah. Padan tak padan? Menasabah ke tak menasabah? Menasabah. Di zaman syaitan tidak ada. Yang ada perlawanan depan kita adalah kita dengan nafsu saja. Orang panggil 1 lawan 1. Tiba-tiba kita tewas. Berat tak berat kes? Kalau 1 lawan 2 boleh tahan. Syaitan, nafsu. Lawan kita seorang, kita kalah. Itu pun tak bagus, tapi orang kata kurang sikit. Tapi kalau one by one pun kalah juga, kita kena fikir balik, kena kaji balik, kenapa aku tewas. Yang ketiga tadi belum habis lagi. Tangga yang ketiga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik tadi, iaitulah malaikat beritahu, ya Rasulullah, mana-mana orang yang disebut nama engkau, mereka tidak selawat padamu, tak kata Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang ini apabila dia mati dijauhkan daripada rahmat, masuk dalam neraka, wal iyazbillah. Kata ulama syarah hadis mengatakan, Nabi yang menjadi penyebab kepada kamu mendapat hidayah Allah, tiba-tiba kamu tidak kenal dia, maka layaklah orang ini menerima padah yang begitu besar. 3 komponen. Mak ayah sebab kita wujud.
Ramadan musim yang diberi begitu luas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pembawa hidayah, pembimbing yang sangat agung, yang bawa kepada kita hidayah-hidayah ini, tiba-tiba kita buat tak kenal dia, maka tidak layak dengan kita untuk mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu 3 hadis 3 tangga. Kemudian kita tengok kepada perbincangan kita, iaitulah tentang Ramadan ini. Saya nak mulakan dengan tengok dalam risalah kita tu, risalah yang kedua. Risalah yang nombor 2, muka surat apa? Tengok tengah-tengah. Jadi firman Allah Taala disebut di sini, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya bulan Ramadan bulan yang dalamnya turun Al-Quran. Jadi kita fahamlah di sini bulan Ramadan ini bulan turun Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bila bulan turun Al-Quran, artinya di dalam Ramadan ini bekas kepada Quran. Bekas kepada Quran. Jadi kalaulah bekasnya cantik, sepatut diisi dalam bekas tu apa dia? Quran. Ramadan bekas. Pinggang, mangkuk. Contohnya pinggang beli banyak. Tuan-tuan hari ni pergi beli pinggan. Biasalah kalau orang pergi mana-mana lah, Langkawi ke mana, kerja dia bawa balik pinggan. Sampai 200-300 lah satu-satu pinggan lah. Ya beribu-ribu pun ada. Yalah, itu orang kaya dia beli. Kita pun pergi rumah dia, tuan dia buat keluar pinggan. Oh dia tengok pinggan aku baru beli ni daripada Jepun, harga 6,000 biji ke berapa ribu, 500. Kita pun tunggulah pinggan 500 biji. Apa benda nak isi kat dalam? Mesti makanan lebih sedap. Tiba-tiba mari Indomie ada masuk. Allah, tak pernah sabar dengan pinggan lah. Tak pernah sabar dengan harga. Ini dia panggil Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turun padanya Al-Quran. Tiba-tiba kamu duk isi, duk gilak bekas. Bosok bekas. Ramadan mula mulia, kain rentang sana sini naik. Di tepi jalan pun selamat Ramadan sudah naik. Orang-orang bukan Islam, syarikat-syarikat pun dah naik selamat Ramadan. Tapi apa yang nak diisi dalam Ramadan itu tak tahu apa. Puasa pun buat kerana orang buat, baca Qurannya tidak, apa amalan-amalan tidak bertambah. Ini orang dia panggil, orang ini pandai menggilak bekas tapi tak pandai nak isi dalam bekas. Menasabah tak menasabah? Tak sesuai dengan kita yang cerdik. Beli bekas tu apa? Bagi tahu kat orang, bekas ni memang mahal punya ni. Buatan mana sana sini mari, daripada Jepun, daripada Korea mana mari. Tapi bekas akhir sekali kita tunggu 2 jam tunggu kat rumah dia. Rupanya duk masuk Indomie. Itu ibarat kata yang mudah-mudah. Indomie pun sedap, kata sedap kan. Makan rasmi di Arafah dengan Mina kan. Orang pergi haji dia tahu cerita tu. Allah. Dia mau haji kan tak ada makanan lain Ustaz. Kata hak ni yang tersedap, terbaik dalam pada hari itu. Lain itu kering lah. Mau nak suruh dia ingat balik orang pergi haji, nostalgia lama-lama tu ingat. Allahu akbar. Baik. Ini Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi risalah yang kita sebut ini, tengok di kertas lah, ada setengah-setengah ada di skrin, setengahnya tak ada. Iaitulah Allah SWT menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Kerana ada beberapa sebab. Di antara sebab Nabi sebut, saya kumpul di sini, iaitulah hadis-hadis yang sahih. Tapi kita tak bawa semua, memandangkan masa kertas risalah ringkas. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada haruman kasturi di sisi Allah. Subhanallah. Bau kita tak sedaplah bau, tapi Allah bagi darjat lebih harum daripada kasturi. Nilainya, hadis ini sama dengan kes darah orang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam peperangan tidak boleh dimandi dan tidak dikafan. Ditanam dengan mayat pakaian mereka yang berdarah. Nabi kata mereka bangkit pada hari kiamat, launuhu launud dam.
warna darah. Rihuhu rihul misk, bau misk, kasturi. Subhanallah. Hebat orang mati syahid. Karena itulah orang-orang yang bukan Islam sangat anti dengan isu jihad. Kenapa? Kalau orang Islam bangkit jihad, tidak akan berlaku kepada saudara-saudara kita sebagaimana berlaku di Syria hari ini, berlaku di Palestin, berlaku di mana-mana tempat yang ditindas begitu saja. Para malaikat mohon keampunan untuk orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Mungkin kita akan sebut nanti dalam hadis yang lain. Jadi yang ketiga, syurga dihias setiap hari pada bulan Ramadan. Syaitan dibelenggu, pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Terdapat pada bulan ini Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang berpuasa akan mendapat keampunan pada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Senarai yang telah disenaraikan pada setiap malam, tersenarai di sisi Allah nama hamba-hambanya dimerdekakan. Cuma di akhir itu, mana orang panggil gazet lah, diberi. Sebagaimana tuan-tuan pergi ke Arafah, orang yang pergi haji, wafdullah, orang berjalan haji daripada rumah dia keluar ni, dia rombongan Allah, duyufur rahman. Tetapi waktu yang paling kemuncak bila? Ketika berada di Arafah. Sama juga kita pun Ramadan senarai akhir sekali, sudah orang ini telah diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla yang begitu besar. Jadi banyak faedah-faedah yang diberi oleh puasa kepada kita dari sudut jasmani dan rohani. Para doktor juga menggunakan kaedah puasa untuk mengubat sebahagian daripada penyakit. Tak lebih-lebih lagi penyakit orang-orang yang dah dapat lebih timbangan, macam-macam lah. Jadi puasa dari sudut kesihatan pun ada, dari sudut agamanya ada. Kerana itulah Nabi kita sebut, siapa yang berpuasa satu hari fisabilillah, Allah Ta'ala jauhkan mukanya daripada api neraka 70 tahun. Jadi jarak yang begitu besar, 70 tahun jauh daripada api neraka. Ini kelebihan-kelebihan yang ada depan kita. Berpuasa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, puasa tu kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu digandakan. Al-hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'fin. Satu kebajikan diganda 10 dan dia naik bonus sampai 700. Ini dipanggil bonus pahala ni, dia boleh naik sampai 700, tapi dia ada had. Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana bihi. Allah kata puasa ini untuk aku dan aku balas tanpa had. Jadi kalau amalan lain kita buat 1, 10 sehingga berapa? 700. Puasa Tuhan kata lah, fa innahu li wa ana bihi. Puasa ni untuk aku dan aku beri balasan tanpa limit. Apa yang Tuhan nak bagi, dia bagi. Kenapa? Tengok dalam hadis di ketah kita tu. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Nabi mengatakan mereka meninggalkan syahwat, makan minumnya kerana aku. Jadi orang berpuasa tengah hari tak buat benda ni, sebab apa tak buat? Kerana Allah larang kita buat. Kenapa tak buat? Kerana Allah suruh kita berpuasa. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Kita nak buka puasa suka tak suka? Sukalah, gembira nak buka puasa. Dekat dah masa. Lebih-lebih kalau puasa pada hari panas. Allahu Akbar. Kita di Malaysia ni tak terasa sangat. Saya duduk di Tanah Haram lama. Allah rezekikan tinggal di Madinah, belajar di sana beberapa belas tahun. Jadi kita sempat puasa berbagai musim. Ini di antara hikmah Allah jadikan puasa ni ikut bulan Hijrah, bulan Qamari, ikut bulan. Sebab bulan Qamari dia bertukar. Tahun ni kita puasa musim panas. 5 tahun lagi musim Rabi', musim spring. Lagi atas dia mari musim sejuk. Sedap, musim sejuk dia suka semua puasa. Suka puasa tapi tarawih detik sebab sejuk malam. Di Arab Saudi ni jangan main. Di Madinah lebih sejuk daripada Mekah. Jadi kita terasa nikmat. Allah sukanya puasa musim sejuk. Tak lapar, tak dagang. Mari musim panas, masya-Allah. 5 minit nak buka puasa tu 3 gelas air Zam-Zam dekat depan.
Letak. Kalau ada 5, letak lagi 5. Sebab nampak sangat dah kita ni rasa. Farhatan. Nabi mengatakan lis-saimi farhatan, bagi orang puasa itu sangat suka dia. Suka yang pertama kerana apa? Suka kerana berapa buka puasa, dan suka ketika jumpa dengan Tuhannya. Suka kita bertemu dengan Allah, kita akan suka di sana. Gembira sangat-sangat. Allahu Akbar. Ini antara hadis. Hadis yang besar lagi Nabi kita sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa dia berpuasa dalam keadaan dia mengharapkan pahala. Iman wa ihtisab. Ini dua syarat yang besar yang kena ada. Man shama ramadhan, siapa dia puasa bulan Ramadan imanan, beriman pada Allah. Yang kedua, mengharapkan pahala. Jangan kata kenapa puasa? Semua orang puasa. Malam ada orang tanya soalan. Dia kata, ustaz, saya pelik. Dia kata bulan Ramadan ramai orang puasa, tapi dia tak semayang. Tuan-tuan rasa nak tanya juga tak? Saya pun rasa nak tanya juga. Macam mana nak jawab? Puasa tak semayang. Ajaib. Saya kata boleh jadi dia puasa dengan dua sebab yang lain. Bukan sebab imanan wahtisaban. Kalau dia berpuasa, dia beriman. Orang beriman, dia tak pisah di antara puasa dengan salat. Dia tak pisah di antara puasa dengan zakat. Dia tak pisah di antara salat dengan tutup aurat. Sama-sama. Hari ni kali itu bab salat baru tu. Kalau tanya ramai orang puasa, ustaz, tak tutup aurat, lagi tinggi dia punya peratus. Tinggi tak tinggi? Tinggi. Ada sekali-sekala saya dijemput. Saya tidak menggalakkan, dan kalau dijemput pula mungkin tak nak hadir. Dijemput beri tazkirah di hotel sebelum buka puasa. Masya Allah, yang penuh meja table ni nak buka puasa ni, anak-anak orang Islam. Saya tak tahu dia nak salat maghrib macam mana. Tak tutup aurat, dengan baju cantik, ketak gelemaknya, dengan cukup lengkap. Saya kata macam mana boleh puasa lagu ni? Puasa tak tutup aurat. Nanti nak salat maghrib, saya tanya khabar pihak hotel, tempat solat mana? Dia pun tunjuk kecil tempat solat. Jadi saya bisik dengan kawan-kawan dia yang dekat sekali dengan saya tu, kata ginilah, azannya saya akan makan tamar, minum air, terus pergi solat, sebab saya takut jam tempat solat. Memang tak payahlah tuan-tuan. Saya dah sebut tadi, hikmat puasa apa? Mengharapkan pahala, nak kekang nafsu, nak lawan, nak jihad dengan nafsu. Tiba-tiba kita pergi buat hotel besar-besar, makannya kenyang, entah mana, maghrib dekat-dekat dengan jamak takhir dengan isya, dan tarawih wallahu a'lam dapat ke tidak. Lebih malang lagi bagi saya, kalau dipunggah anak-anak yatim, orang-orang miskin di rumah tempat mereka duduk ni selesa, dibawa ke hotel-hotel untuk buka puasa, disambut dengan lagu-lagu, dengan kemewahan. Mereka anak yatim, mereka tidak nak kemewahan, mereka nak kasih sayang, mereka nak didikan, mereka nak berpada dengan apa yang ada. Kita telah merusakkan mereka di bulan Ramadan. Kalau sayang sungguh nak khidmat anak yatim, bagi makan buka puasa sebulan, support di rumah anak yatim. Yang lebih tu bajet 1,000, yang lebih lagi ambil untuk mereka buat air raya. Lebih bermanfaat, lebih berfaedah. Dia kata, ustaz ni nak halang orang buat kebajikan. Bukan nak halang, tapi kebajikan biar kena pada tempat. Man shama Ramadan, tengok hadis. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunkan baginya dosa-dosanya lepas. Cukuplah kita nak apa lagi? Dosa kita yang lepas telah diampunkan dengan hanya kita berpuasa mengharapkan pahala kepada Allah. Jadi tak perlu lagi, tuan-tuan tak payah lagi cari hadis-hadis yang pelik-pelik. Memadailah dengan hadis ini yang sahih, yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cukup tak cukup? Hari ni macam-macam. Bila dekat mari nak puasa, banyak dah risalah, iklan-iklan dalam internet, dalam Facebook beredar. Puasa dapat. Cukup apa yang kita nak, diampunkan oleh Allah, memadailah segala benda. Setengah orang ni dah, saya kalau nak syurga, naknya 10 bilik, duduk tepi sungai. Apa cerita? Nabi kata ini i'tidak dalam doa. Faham mana i'tidak? Melampau dalam doa. Nak syurga, cakap, ya Allah, berikan aku syurga, al-jannah, jannatul firdausil a'la. Cukup. Tak payah berapa bilik, tak payah warna apa.
Oleh kerana dia ni minat sangat ke warna pink masa hidup dulu, syurga pun nak warna pink juga. Itu dia panggil apa ni? I'tidal dalam berdoa. Jangan. Nabi larang i'tidal dalam berdoa. Semua juga dengan orang nak kahwin tu. Ya Allah, berilah kepada saya isteri yang cantik, tinggi, yang kurus, macam-macam sifat dia sebut. Apa benda? Cakap dengan Allah, aku nak isteri yang salihah, yang cantik pada mata saya. Cukup. Jangan duk kira pada mata orang. Tak sesal sampai bila. Kita tak. Dah ada je kita kata orang ni tak comel dia ni. Tak sampai 2 hari orang Pinang berlarak dengan kompang apa benda. Tak boleh nak kata. Itu dia panggil i'tidal. Dalam Ramadan, memadailah hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bila Allah ampun, balasannya apa? Syurga. Syurga tak payah minta yang tinggi, yang rendah, tak payah minta yang pelik-pelik. Jadi kerana itulah kadang-kadang kita ni doa bulan Ramadan, minta maaf lah. Saya sebut atas nama, atas dasar ilmu. Kadang-kadang kita minta Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fara'idika mu'adin wa ala salat. Itu cantik. Wa li zakati fa'i wa li ma'indaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin. Apa lagi? Mana imam itu? Wa fil jannati dakhilin. Cukup kita minta nak masuk dalam syurga, tak payah lagi nak pakai dibat, nak pakai sutera, apa lagi nak makan. Allah Ta'ala sediakan mala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam syurga Tuhan sediakan tak terfikir di hati, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar. Tak payah duduk tafsir nak sutera, dibat, istabrak. Mungkin nasib baik tak kata sutera daripada Beijing lagi. Kan tidak berat lagi kita tak. Minta maaf lah sambil-sambil kita sebut, tapi itu realiti. Realiti dalam sudut kadang-kadang doa kita perlu kita muhasabah juga, tengok apa benda yang aku baca. Baiklah. Itu dari sudut Ramadan iman wa ihtisaban. Memadai hadis yang jelas ini. Kemudian yang kedua, Ramadan dengan membaca Quran. Ramadan dengan baca Quran. Apa benda yang kita nak tengok? Nabi SAW menceritakan Jibril AS membaca Quran setiap sekali setahun pada bulan Ramadan. Kecuali pada tahun Nabi kita nak wafat, Nabi kita berpuasa baca Quran sebanyak 2 kali. Para ulama bersungguh-sungguh memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebahagian mereka mengkhatam Al-Quran dalam tempoh 3 malam. Macam mana kita agak tahun ni jadi? Boleh 3 malam khatam sekali. Maknanya 10 juzuk sehari. 3 kul boleh. Allahu Akbar. Tapi kalau cuba sekali boleh, InsyaAllah boleh. Jangan pergi mana-mana. Hari ambil cuti 10 akhir Ramadan. Yang awal-awal ni buatlah kerja dulu. 10 akhir Ramadan kita ambil cuti, baca Quran. Dapat insya-Allah. Kalau nak kata itu orang zaman dulu ustaz dah, orang zaman sekarang pun dapat. Bukan kata tak dapat. Ada saya kenal guru-guru kita di Madinah, di Masjid Nabawi. Dia kalau nak balik lepas Aisyah, dia balik rumah dia Mekah ke Madinah. Dia tak naik kereta, jalan kaki. Jauh rumah dia banyak kilometer. Orang nak ambil dia tak akan naik. Kereta dia banyak kat rumah, bukan tak ada, tapi sengaja nak jalan kaki. Saya tanya, kenapa? Dia kata sebab dia nak habiskan kota baca Al-Quran. Dia hafal Quran. Tengah berjalan tu dia baca sampai rumah, cukup dah 10 juzuk Quran. Allahu Akbar. Tengok. Itu saya nak cerita. Jangan kita kata ini cerita orang zaman dulu lah. Zaman sekarang masih ada. Berapa ramai yang saya kenal pensyarah-pensyarah universiti, bertaraf engineer, IR kat depan, doktor pakar, tapi dia hafal Quran. Dia kata saya insya-Allah saya tak akan pergi klinik kecuali 2 juzuk murajaah Quran dulu pagi-pagi. Masih ada. Yang ustaz tak saya cerita itu. Ustaz ni sibuk dengan ceramah, tak sempat nak baca Quran. Orang lain lebih bukan kata tak baca, ustaz tu tak boleh cerita dah, bandingkan nak apa dia engineer. Saya kadang-kadang kagum, malu dengan dia orang. Masya-Allah. Engineer bertaraf IR lah engineer kan. Kalau yang doktor ni doktor, profesor, tapi dia kata insya-Allah saya bulan Ramadan, bulan lain pun hari biasa 1 juzuk Quran pagi-pagi dia baca. Dia boleh istiqamah, dia boleh jaga masa yang begitu hebat. Tengok ni, dalam kitab kita kata apa? Ada yang khatam Quran 3 malam sekali. Ada yang setiap 1 minggu. Ini rasa lebih lunak sikit. Ya. Seminggu sekali. Maknanya 3 juzuk sehari. 4 juzuk satu hari. Boleh? Boleh dah. 4 juzuk kita dapat 4 kali khatam Quran, insya-Allah.
Ada yang sebahagian mereka dalam tempoh 10 hari sekali. Ini sangat boleh lah. Kita ambil putusan 10 hari dulu lah untuk hari ni. Kalau 3 hari tadi nampak terkejut habis. Mereka membacanya ketika dalam salat dan juga luar salat. Imam Syafi'i ni, imam yang sangat kita hormat, yang sangat kita kagum dengan ilmunya, yang menjadi sebutan kita, mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Beliau membaca di luar salat 60 kali khatam. Subhanallah. 2 kali sehari. Satu hari, tengah hari satu, malam satu. Subhanallah. Ibn Rajab rahimahullah berkata, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari ialah bagi mereka yang menjadikannya sebagai suatu amalan biasa yang berterusan. Adapun pada waktu-waktu yang terdapat keutamaan seperti pada bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam yang dijangkakan Lailatul Qadar, ataupun ketika berada di tempat yang mempunyai kelebihan seperti di Makkah, bagi orang yang luar yang pergi haji, maka disunatkan memperbanyakkan baca Quran sebagai mengambil peluang masa dan tempat. Ini salah satu daripada amalan. Yang itu dipanggil syahrul bulan Ramadan ni bulan syahrul Quran. Yang ketiga yang kita naknya iaitulah qiyamul lail. Qiyamul lail. Apa yang kita nak? Ini di antara projek yang saya dah sebut tadi. Projek beberapa tempat yang saya lancarkan, agaknya di sini juga sama, iaitu bagaimana tahun ini, tuan-tuan tanda dari tahun ini insya-Allah kita nak dapat pahala qiyamul lail sepenuh. Tak, setiap malam. Bukan nak qiyamul lail perdana tak ni. Setengah orang ni kata nanti qiyamul lail perdana baru jadi. Tak. Yang ni qiyamul lail setiap malam. Penuh. Dia tak tidur setiap malam ke Ustaz? Nanti kita tengok dalam kertas kita ni ada jawapan. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala, mereka akan diampunkan dosa-dosa yang lepas. Tinggi tak tinggi darjah? Dosa yang lepas diampunkan. Ini hadis salatul tarawih. Tuan-tuan ambil hadis ni besar, lekat kat dinding kat mana-mana. Siapa yang mendirikan salat tarawih pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman, mengharapkan pahala, diampunkan dosa. Ada pencerita kelebihan salat tarawih setiap malam itu, buang. Kalau ada dekat dinding-dinding masjid, dekat surau kita, tolong buang. Hadis itu telah digezet oleh ulama hadis, tidak ada asal daripada Nabi SAW. Maknanya lebih kepada hadis palsu. Minta maaf lah. Dia kata ustaz ni pelik-pelik kadang-kadang. Itu cerita hadis tu hadis tak. Ilmu hadis ada authority, ada disiplin dia. Kalau kata jangan, ini adalah kita, mungkin ulama tu mimpi jumpa dengan Nabi. Mimpi bukan disiplin ilmu di dalam bidang hadis. Mimpi Nabi benar. Mimpi para anbiya sah. Sebagaimana Nabi Ibrahim mimpi nak sembelih anak dia, disuruh sembelih. Mimpi kita boleh terima dan boleh tidak terima. Bukan jadi sandaran. Baiklah. Tengok Nabi kata apa? Cukuplah dengan hadis. Cukup tak cukup? Cukuplah, tak payah cari yang pelik-pelik. Saya kata, ibarat saya lah sambil-sambil gurau. Saya kata Islam ini, amalan-amalan orang Islam ini tidak perlu pada tongkat Ali. Faham maksud tongkat Ali? Hadis sahih sudah ada, tak payah lagi cari yang luar-luar tu. Jadi kita orang sihat walafiat ni, dengan makan nasi, dengan makan ayam, kita cukup dah. Yang cari tongkat Ali tu yang marah orang pula dia tu, ustaz jangan cerita hal orang. Yang tongkat Ali tu maknanya nak menambah kekuatan, bukan lemah kan. Baik. Tengok dalam kertas. Sebagai peringatan, setiap jemaah hendaklah menyempurnakan salat tarawih bersama imam. Ini peringatan. Setiap jemaah hendaklah menyelesaikan salat tarawih bersama imam, supaya namanya ditulis di kalangan orang-orang yang qiyam, orang-orang yang berdiri malam. Ini projek yang saya kata tadi. Saya nak apa? Saya nak tuan-tuan muslimi dan muslimat tahun ini dapat pahala qiyamul lail penuh 30 malam. Nak ke tak nak? Macam mana nak buat? Ni baca cerita. Abu Zar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi bangun solat bersama-sama mereka pada malam 23 hingga 1/3 malam. Malam 23, 1/3 malam, Nabi sudah Assalamualaikum balik.
Pada malam yang ke-25 Nabi bersolat sampai separuh malam. Sudah. Bila sampai separuh malam, bangun beberapa orang sahabat pergi komplain Nabi. Cerita komplain tarawih ni ada dah zaman dulu. Ingat tempat kita yang komplain ada. Dia kata apa dia komplain? Baca habis dulu hadis tu. Jangan ada orang nak tulis surat ke sini, susah masjid kita ni. Nabi dia kata, ya Rasulullah, kalau Rasulullah terus sempurnakan saki baki malam kami ni dengan solat sampai sahur, kan lebih baik. Ada orang nak komplain lagu ni. Kalau ada kita bagi dah. Nabi kata apa? Annahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Ni hadis. Nabi kata siapa yang berdiri bersama imam sehingga imam beredar, sehingga sudah salat. Imam salat 20, kita 20. Jangan main shortcut tengah jalan. Ada setengah orang imam 20, dia 8. 10 lagi dah. Tinggal separuh dah masjid. Minggu tahun ni kita kunci pintu. Kunci pintu. Orang kata ramai orang salat kat luar pula. Kenapa salat kat luar tu? Nak balik tengah jalan. Imam kunci pintu. Kita kunci dengan hadis ni, insya-Allah. Kalau kunci pintu pagar ni, cak nanti pintu dah. Kunci dengan hadis ni, mudah-mudahan terikat insya-Allah. Nabi kata, sesiapa yang berdiri bersama ni imam sampai sudah. Imam 20, kita 20. Imam 8, kita 8. Ditulis baginya ganjaran orang yang qiyam semalam penuh. Tuan-tuan sudah salat tarawih pukul 10 di sini, balik rumah. Moreh sikit. Sudah moreh sambung baca Quran. Kalau nak cukup ni, nak khatam 7 hari sekali, insya-Allah. Yang kata payah, insya-Allah dulu. Tak. Ni air tu. InsyaAllah dia biar jawapan tu positif. Nak tak bawa ada target. Kalau tidak, tak apa, sekali khatam okey dah. Tak mau okey dah. Mau 7 hari sekali. Sudah kita baca Quran, ngantuk, tidur. Sebab besok nak kerja, besok nak buat kerja-kerja kita, ikutlah. Ditulis pahala pun sampai subuh. Boleh tak boleh? InsyaAllah. Tapi kalau balik baca Quran 2-3 muka, anak kata jangan leka mak. Pukul 12 tu sambung cerita semalam tak habis lagi. Cerita pula bulan Ramadan ni perangkat sama suruh. Dia bawa cerita-cerita orang Nabi kononnya, cerita orang baik-baik, cerita Islam. Pelakon tak tutup aurat. Islam ke tidak? Cuba jawab. Islam? Tak Islam juga cerita. Tak payah tengok. Rugi ustaz, bulan Ramadan je ada. Suruh anak rakam. Tengok lepas puasa kalau dah biar sangat. Nak tengok sangatlah. Ini semua gangguan-gangguan di jalan qiyamul lail. Subhanallah. Tengok, tanyalah ustaz boleh? Boleh. Kenapa tak boleh pula? Tanyalah ustaz je disyorkan. Ya, tempat saya masuk 6 dan 7 hari bulan. Dia kata awal dia masuk. Dahlah. Itu majlis ilmu lain dengan cerita. Jadi kita nak, yang pertama bagaimana nak meraih pahala qiyamul lail setiap malam. Mampu buat tak mampu buat? Kuat insya-Allah boleh. Syaratnya jangan rusakkan malam itu dengan maksiat. Mana kalau balik lepas tarawih cantik dah. Tadarus Quran dah buat dah. Pergi tengok cerita pula. Cerita apa? Buka-buka channel kan banyak hari ni. Dengan astro lagi, dengan internet lagi. Tengok bulan Ramadan, tengok K-pop pula dah. K-pop ke apa nama? Contohnya bagus. K-pop juga. Bulan Ramadan habis, K-pop habis lah kita punya pahala. Hilang sekat tu. Jangan. Jadi, boleh insya-Allah pahala boleh. Pasal itulah saya kata, bulan Ramadan tahun ni saya nak buat satu lancar program projek mega mampu buat. Mega tak mega? Apa tak meganya? Pahala qiyamul lail 30 malam penuh. Mana tak mega? Mampu tak mampu buat? Mampu. Ubah sikit je. Jangan buat maksiat je malam tu. Balik kepada kaedah yang saya buat. Satu kaedah yang saya perkenalkan. Kalau tuan tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Ini kaedah kita. Tulis besar-besar kaedah. Apa kaedah kata? Kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Maksudnya kalau tak mampu nak solat, tak mampu nak baca Quran, tak mampu nak zikir, tidur. Tidur ni ibadat ke maksiat? Ibadat. Maksiat tidak ada. Alhamdulillah.
Tak payah buat maksiat, tidur sesama saat. Tak ngantuk ustaz, pegang. Itu ada zikir yang saya bagi satu lagi penyelesaian. Yang warna hijau tu dapat semua dah. Yang tak dapat ambil. Zikir tu kata apa? Zikir ini kelebihan 4 kalimah. Kelebihan apa? 4 kalimah. Apa dia 4 kalimah tu? Coba baca. Kalau tak kenal yang ni, saya tak berhenti ceramah sampai asar lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenal dah? Ingat dah? Boleh berhenti ceramah. Saya janji tak nak berhenti. Kalau tak kenal dah kenal, boleh berhenti. Alhamdulillah. Tuan-tuan mampu buat. Orang lain bawa kopi 7 dalam 1. Abu Anas mari masjid tuan-tuan, bawa zikir 4 kalimah 12 dalam 1. Hebat tak hebat? Mampu buat ke tidak? Alhamdulillah. Bulan Ramadan tahun ni insya-Allah yang terbaik. Insya-Allah. Dan jangan tunggu Ramadan baru nak. Saya takut hilang pula zikir 4 kalimah tu. Sekarang. Mulai sekarang dah baca sekarang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar tu mulai sekarang. Tunggu nanti dia kata tak ingat dari mana pula zikir dulu. Jangan. Jadi itulah di antara kita baca Quran, zikir, beristighfar, doakan mak ayah kita dan baca. Kalau tak ada masa kosong, atas kereta, di dapur tengah duk masak, tengah buat kuih, tengah duk cuci rumah, semua dapat. Subhanallah, alhamdulillah. Nabi ajar format, tengok di nombor 3. Bacaan yang ketiga Nabi dah ajar dia punya format dia, iaitulah kalau kita nak hitung, kita hitung 100 kali. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, berhenti, ulang balik 100 kali pula. Tapi kalau nak itlaq, tak payah nak kira, terus je. Subhanallah, subhanallah sampai bila? Sekali traffic light merah, subhanallah. Kena traffic light depan pula, alhamdulillah. Banyak. Kaya tak kaya kita? Insya-Allah jutawan besar kita dalam dunia ini. Mega tak mega projek ni? Mega untuk akhirat. Atas dunia ni kecil lah kita. Tak apa, tak ada bangunan pun boleh. Yang keempat, buat sedekah. Tengok, hadis dalam kertas tu ada. Ibnu Abbas kata Nabi SAW ajwadun nas, orang yang sangat pemurah. Dan lebih pemurah lagi bila mari bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril, lebih laju daripada angin yang kencang. Sampai ya duit, sampai barang-barang, terus bagi. Allahu Akbar. Hari ni barang-barang kat rumah kita banyak. Nak bagi macam mana? Atur jadual baik. Di antara projek yang saya nak tadi, alhamdulillah tuan-tuan sudah dapat apa tu? Pahala qiyamul lail penuh. Ini saya nak ambil satu projek lagi, bagaimana nak meraih, nak mengaut pahala orang kepada kita sebanyak mungkin. Boleh ke tidak? Macam mana cara? Iaitulah buat jamuan orang berbuka puasa. Orang buka puasa, tengok dalam hadis Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an. Nabi mengatakan siapa yang beri makan orang berbuka puasa, siapa dia beri makan orang berbuka puasa, dia akan mendapat pahala sepertinya dan tidak mengurangkan pahala orang yang berbuka sedikit pun. Tahun lepas berapa orang kita bagi buka puasa? 50. Tak larat ustaz nak masak. Siapa dia suruh masak? Dalam hadis ni tak kata kamu masak. Hadis kata beri makan orang buka puasa. Dia suruh masak? Tak. Kita ambil senarai masjid. Masjid ni dapatlah ramai orang kan. Dah mula dah. Senarai kau dah penuh dah? Penuh? Sikit lagi. Pergi cepat. Anda dah nampak. Masjid ni dah penuh. Alhamdulillah. Banyak lagi tempat orang-orang yang tidak ada makanan. Di sini, di Kuala Lumpur ni, sekitar ni, orang kaya-kaya alhamdulillah. Saya tengok masjid-masjid jamuan semua mewah. Cuba balik tanya di kampung masing-masing. Tanya di masjid, berapa kali buat jamuan buka puasa kat sini? Ada sekali, ada yang 2 kali, mungkin ada yang sekali. Bagaimana kalau kita balik menyumbang di kampung kita masing-masing? Jangan beritahu, imam je tahu. Saya nak imam setiap minggu ada jamuan itu, saya pergi. Itu yang bersifat jama'i.
Yang bersifat peribadi, kita pergi rumah keluarga kita yang miskin, rumah anak yatim, tanya dia berapa sebulan ni untuk buka puasa dengan sahur, saya tanggung semua sekali. Allahu Akbar. Kita duduk di rumah kita di sini, orang di kampung kita beri hadiah pahala puasa pada kita. Boleh tak boleh? Carilah, paling tidak pun biar dapat 100 orang, paling kurang. Paling tidak pun biar dapat 1000 orang dalam bulan Ramadan tahun ni. Oi, ramai. Apa ramainya? Sebulan masa. Tiap hari dia bagi pahala pada kita. Kalau tiga, kalau nak 1000 orang, kena berapa orang satu hari? 30 orang satu hari. 35 orang satu hari. Mampu tak mampu buat? Di kampung, jangan di sini. Di sini mahal di Kuala Lumpur. Balik kampung murah je. Dengan harga RM5 boleh dapat satu kepala. Kat sini mahal. Kalau nak pergi kat hotel, tak payah. Buat apa ni? Banyak pembaziran yang berlaku. Ramadan bukan untuk membazir, Ramadan untuk kita mengekang hawa nafsu. Dua tiga projek besar ini telah kita buat. Saya kira ini baru mukadimah. Ini kita nak masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitulah hukum hakam puasa. Baik, sebelum begitu kita teruskan kertas kita ni biar habis. Ada perkara yang kelima tadi. Perkara yang kelima, iaitulah menjaga lidah, mengurangkan kata-kata dan menjauhi sifat dusta. Ini kita nak dalam bulan Ramadan ini. Apa yang kita nak? Berhati-hati daripada perkara yang boleh mengikiskan pahala puasa. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kenapa tak masuk terus dalam perkara yang membatalkan puasa? Mengumpat, mengeji orang, cakap dusta yang batal puasa. Kenapa tak masuk dalam perkara yang membatalkan puasa? Sedap juga soalan dia tu dah. Kalau batal senang. Buktinya zaman kita dulu mengaji kecil-kecil, masuk korek dalam hidung ni batal tak batal puasa? Dulu tak korek kita sebab takut batal. Gatal setara mana duduk ini kat luar, merah kat luar, tak masuk dalam sebab takut batal puasa. Kita kena tengok dari sudut hikmah. Saya nak cara ringkas sebab panjang lagi cerita kita. Kertas kita ada dua poin lagi. Yang kita nak kata, Allah Subhanahu Wa Taala larang kita makan. Yang dia larang tu halal ke haram? Yang dilarang tu makan, minum, duduk dengan isteri, halal. Tapi oleh kerana aku larang puasa, mu tak makan. Itu menunjukkan iman kepada Allah. Mengumpat orang, maki, cerca orang, cakap dusta, halal ke haram? Yang ni tak masuk dalam kira-kira. Sebab puasa ke tak puasa memang dah haram. Yang aku larang suruh berpuasa ni yang halal, yang haram tu lama dah haram. Jadi tak masuk dalam bab. Sebab sepatutnya kalau hari kamu makan, kamu boleh tak berdusta. Takkanlah hari kamu berpuasa kamu nak dusta. Itu hikmah. Tuan-tuan kena ingat, bukan semua yang ada denda itu besar. Ada kalanya yang tak ada denda tu lebih besar daripada yang ada denda. Buktinya waktu tuan-tuan pergi haji, ada larangan ihram yang bersifat ada dam, ada denda. Ada tak ada? Contohnya cabut bulu, bayar cukup beras. Lepas kita bayar, kita tenang tak tenang? Alhamdulillah aku dah bayar, settle. Senyum kita. Kena seekor kambing tak apa lagi, boleh bayar. Tapi kalau tuan maki orang dekat Kaabah, celaka dia ni, langgar aku dekat Kaabah, sudah celaka tadi, balik ke rumah, ada jemaah datang jumpa saya menggigil, Ustaz, saya terima apa saja, unta pun nak bayar, lembu pun boleh, kambing boleh. Saya kata apa orang buat? Nak buat pakej bukan 2 orang sebilik. Dia kata, Ustaz, saya pergi nak tawaf tadi, ada orang langgar saya sumpah dia, saya nak bayar denda. Saya kata tak ada denda sumpah tidak ada. Menangis sungguh wajib. Habis macam mana dengan haji saya? Kalau boleh denda, boleh bayar, saya kata seekor kambing, dia bayar, happy je. Esok dia sumpah lagi, kambing lagi. Tapi oleh kerana denda tidak ada, yang menyebabkan perasaan dia, kekecewaan dia, kegelisahan dia sangat tinggi, menangis sungguh-sungguh. Macam mana dengan haji saya? Itu soalan. Terasa menyesal tak? Barulah dia terasa, insya-Allah saya bertaubat kepada Allah Taala, tak mau lagi sumpah, tak mau.